adab bersama dengan Nabi didahulukan berbanding mengikut sunnah Nabi. Oh, dahsyat ungkapan ni. Ini satu isu juga, isu selawat selawat tambah Sayyidina dan seumpamanya. Tuan-tuan, selawat tambah Sayyidina dalam ibadat kita kekalkan dengan selawat tanpa Sayyidina, kerana Nabi tidak pernah menyebut lafaz Sayyidina untuk dibaca dalam ibadah. Sebagai contoh, selawat dalam tahiyat, bacaan dia Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa Allahumma salli ala Muhammad? Jawapan dia, kerana itulah yang diajar oleh Nabi. Kalau ada lafaz yang lebih baik, mustahil Nabi menyembunyikan lafaz tersebut. Kita semua meyakini Nabi SAW siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Baginda amanah. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, tiba-tiba Nabi sembunyikan kerana rendah diri dan seumpamanya, seperti sebahagian orang nyatakan, maka tidak ada amanah, tidak ada tabligh. Walaupun sekali Nabi tak pernah ajak selawat dalam salat tambah Sayyidina, maka kita kata tidak, tak ada lafaz Sayyidina. Tapi bukan kita menyesatkan orang yang sebut Sayyidina, kita tak sesatkan, kerana itu ada isu lain. Isu apa hukum iltizam dengan sesuatu lafaz yang Nabi bagi tahu. Tapi kita, satu perkara yang kita mesti yakini, apa dia? Lafaz dari Nabi itu adalah yang terbaik. Lafaz yang diajar oleh Nabi itu adalah lafaz yang terbaik. Kemudian untuk berselawat ke atas Nabi di luar daripada ibadat, maka dia ada kebebasan, dia ada keluasan. Selagi terlaksana lafaz selawat, maka dia diterima sebagai selawat, sekalipun lafaz itu bukan datang dari lafaz yang warid, bukan lafaz yang datang dari hadis. Bukti yang mudah untuk kita nyatakan dalam masalah ini iaitulah para ulama dari dahulu, bahkan ulama salaf, bahkan Ibn Taymiyah, beberapa ulama yang lain, ketika mereka berselawat di bahagian awal kitab mereka berselawat dengan lafaz-lafaz yang berbagai, menunjukkan perkara itu ada keluasan dalam bab berselawat ke atas Nabi selain dari lafaz ibadah, sirah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Adapun sirah yang telah ditetapkan Rasulullah, tak ada Sayyidina. Di dalam azan tak ada Sayyidina. Ada orang kebelakangan ni timbul satu benda, barangkali sebahagian orang baru jumpa, lalu dia jadi macam orang Melayu, dia kata macam apa? Macam kera dapat bunga. Kera dapat bunga, dia dapat bunga tu, dia punya syok. Orang lain tengok bunga lama dah, dia baru tengok hari itu. Sebahagian orang dia baru baca satu ungkapan yang disebut oleh sebahagian para ulama. Sebahagian para ulama itu pun ulama kemudian, iaitulah fal adabu muqaddam ala littiba'. Fal adabu ataupun al adabu muqaddamun ala littiba'. Adab bersama dengan Nabi didahulukan berbanding mengikut sunnah Nabi. Oh, dahsyat ungkapan ni. Tapi kita tak kata apalah kepada ungkapan ni. Sebab apa kita tak kata apa? Kerana yang memulakan sebutan tu bukan orang sebarangan. Antara yang sebut perkara itu setakat saya makan saya, Al-Aiz ibni Abdissalam. Al-Aiz ibnu Abdissalam, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 660 Hijriah, dan dia bukan biasa-biasa orang alim. Ulama dia jabal, dia bukit ataupun dia gunung. Kita nak tolak dia tak jatuh, bukan setakat tak jatuh, goyang pun tidak, kita yang jatuh, kita yang rebah. Menunjukkan ilmu dia terlampau hebat, mantap. Tidak dipersoalkan tentang keilmuan dan kehebatan dia. Antara yang awal yang dapat dikesan, kita pun tak sempatlah untuk kita semak semua perkataan para ulama. Tapi yang kita sempat, kita jumpa Al-Aiz ibn Abdissalam ada sebut perkara itu. Antara itu pun kita pun tak rujuk dari sumber yang asal. Kita di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada sebut perkara itu. Antara yang mereka sebut di kalangan ulama yang ada sebut permasalahan ini, iaitulah Al-Aiz ibn Abdissalam.
Tuan-tuan, Al-Izz ibn Abdul Salam alim besar. Sebahagian mereka mengeluarkan ungkapan itu apabila mereka melihat beberapa peristiwa di zaman Nabi, antara yang masyhur dijadikan dalil dalam membina ungkapan seperti itu. Saya tak berani nak sebut kaedah. Tak berani nak sebut kaedah kerana kaedah itu tidak pernah dilaksanakan oleh mana-mana ulama, termasuk Al-Izz ibn Abdul Salam dalam bab bila berlaku pertembungan dalil. Dia dalam fiqh ni ada satu proses yang dinamakan sebagai tarjih. Nak tarjih mana-mana pandangan, katalah ada satu pandangan ataupun satu dalil dengan ada 2-3 dalil yang pada zahirnya nampak bertentangan. Dia ada kaedah tarjih. Pertama, kita kena taufikkan adillah. Kita kena simpulkan kefahaman yang kesemua dalil-dalil yang pada zahirnya nampak bertentangan kita boleh amalkan, tak menyalahi kesimpulan pandangan tersebut. Kalau tak boleh buat perkara sebegitu, dalil itu memang nampak bertentangan sangat, maka kita kena buat satu lagi proses nama tarjih, yang kita nak dahulukan apa. Tak ada setakat semakan saya, tak ada mana-mana ulama yang sebut salah satu kaedah tarjih al-adabu muqaddam ala littiba'. Tak ada ulama yang sebut itu kaedah tarjih. Kerana itu orang yang kata boleh tambah sayyidina di dalam lafaz azan kerana adab didahulukan berbanding mengikut sunnah, sekarang kita nak tanya kepada mereka, apa hukum quyud dengan lafaz nabawi dalam melaungkan azan? Terikat, mengikat diri dengan lafaz azan yang Nabi ajak secara pasti sampai kepada kita. Iaitulah ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi ajak kita baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam semua lafaz riwayat. Nabi ajak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa lafaz sayyidina. Apa hukum? Kalau kita berpandangan terikat dengan lafaz zikir yang Nabi ajar itu wajib, maka wajib lafaz azan dengan lafaz Nabi. Tapi kalau kita kata lafaz itu terikat dengan lafaz nabawi, itu hukum dia sunat, tetap itu lebih baik. Dan tak ada dalam kaedah tarjih mendahulukan adab berbanding mengikut sunnah. Tak ada disebut oleh mana-mana fuqaha, tak ada langsung. Kerana itu orang yang kata boleh tambah sayyidina di dalam lafaz azan dengan menggunakan alasan kaedah, mereka dakwa kaedah itu, mereka tu sendiri salah faham terhadap memahami perkataan para ulama. Datangkan bukti. Al-Izz ibn Abdul Salam buat tarjihan bila bertembung dalam isu lain. Al-Izz ibn Abdul Salam gunakan kaedah itu mendahulukan adab. Tak ada, tuan-tuan. Mereka menjadikan dalil, antara dalil yang sering digunakan iaitulah perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hujung hayat baginda Nabi. Baginda Nabi pernah dilaungkan azan, kemudian Rasulullah nak bangun untuk berwuduk, sedang berwuduk lalu Rasulullah jatuh pitam. Kemudian semua sahabat tunggu Nabi sihat, Nabi sedar, kemudian Nabi bangun nak tunaikan nak berwuduk, pitam lagi sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW suruh, kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, orang ramai dah salat ataupun belum? Kata Aisyah, semua mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah untuk menunaikan salat. Nampak, kita kena faham hadis ini dari awal. Semua orang menunggu engkau wahai Rasulullah untuk menunaikan salat. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan di situ ada satu perkara yang tidak dijelaskan, tidak dinyatakan, tetapi ada benda yang penting untuk kita faham. Apa dia? Hak menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata kepada Aisyah, suruh mereka salat dan diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana Nabi tak mampu nak bangun untuk berwuduk, pitam, sakit yang terlampau berat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam untuk salat tersebut. Apabila Abu Bakar mula menunaikan salat, Nabi cuba bangun untuk berwuduk, boleh pula kali yang berikutnya. Lalu Nabi berwudu sehingga sempurna, Nabi keluar dari rumah baginda nak masuklah masjid untuk menunaikan salat.
Bila Abu Bakar nampak Rasulullah, Abu Bakar sedang mengimamkan salat, Abu Bakar dia ke belakang, tapi Nabi beri arahan kepada baginda, Nabi beri isyarat, umkus, duduk, kekal kamu menjadi imam. Tetapi tuan-tuan, Abu Bakar tetap ke belakang untuk memberi ruang kepada Nabi menjadi imam. Itu dia antara dalil yang banyak digunakan oleh para ulama, para fuqaha yang mengatakan adab didahulukan berbanding mengikut arahan. Lalu mereka kata, tengok Abu Bakar telah mengabaikan dari patuh arahan Nabi kepada mengutamakan adab, yakni memberi laluan kepada Nabi untuk menjadi imam. Sebenarnya Abu Bakar pada ketika itu dia ada dua isu, ada dua pertimbangan, dua perkara yang sedang ditimbang oleh Abu Bakar. Apa dia? Pertama, antara mematuhi arahan atau mendahulukan hak Nabi. Kerana menjadi imam adalah hak eksklusif untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh imam yang lain. Sebab tu dalam keadaan biasa Nabi tak akan benarkan orang lain jadi imam. Tak. Nabi yang akan jadi imam. Sebab tu sampai 3 kali Rasulullah jatuh pitam tak boleh nak mengimamkan salat, sahabat tidak segera menunaikan salat, tapi tetap menunggu Nabi yang mengimamkan salat, kerana hak imamah as-salah, hak menjadi imam di dalam salat ketika hayat baginda Nabi adalah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana salat di dalam Islam satu syiar yang begitu agung, dan syiar itu tak ada pada masyarakat Islam pada hari ini. Bahkan sebahagian ustaz pun tak ada syiar salat jemaah tu. Sebab tu ada ustaz tak pernah pergi salat Jumaat, salat jemaah maksud saya. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, saya dulu mengaji, yang mengimamkan salat jemaah kami adalah timbalan mudir. Tapi hari ini pergi sekolah agama, didakwa agama sekolah sunnah, yang mengimamkan salat jemaah seorang bukan setakat imam, bukan ustaz pun tak ada dalam salat jemaah tersebut. Yang mengimamkan pelajar siapa dia? Pelajar juga. Yang mengimamkan pelajar siapa dia? Pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2. Mengimamkan pelajar lain. Ustaz mana? Ustaz sunnahnya mana? Tak ada. Tak ada ustaz sunnah. Maka apabila sunnah itu tidak hidup di dalam diri para pendakwah, menyebabkan dia gagal dalam memahami situasi sebenar perkataan para ulama. Kerana itu Abu Bakar sedang menimbang dua perkara, sama ada mematuhi arahan ataupun kekal memberikan hak kepada Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Para ulama, Al-Aiz Ibn Abdul Salam tidak pernah menggunakan kaedah ataupun ungkapan ini untuk dalam permasalahan hukum, sunat dan seumpamanya. Tidak pernah. Maka kalau kita kata kekal dengan lafaz yang datang dari Nabi dalam bab berkaitan dengan lafaz azan, apa hukumnya? Kalau kita kata hukumnya sunat, maka jangan sama sekali digunakan kaedah ini untuk ditatbikkan dalam persoalan lafaz azan. Kalau boleh asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, kalau kita kata boleh lafaz azan begitu, maka nanti orang akan tambah asyhadu anna sayyidana habibana wa qudwatana Muhammadar Rasulullah. Akan ada tambahan yang begitu lagi. Dan nanti satu hari akan boleh pula tambahan yang lain. Allahu Akbar asalnya sikit sangat puji Allah, tambah lagi Allahu Akbarul A'zam, Allahu Akbaru A'zamu, banyak lagi Allahu Akbaru A'zamu wa Ajal. Macam mana azan macam tu? Puji Allah. Kalau boleh memuji Nabi, dan memuji Nabi itu lebih utama dari mengikut sunnah Nabi, habis tu Allah pun dipuji lain. Maka sudah tentulah perkara itu, pandangan-pandangan ini merupakan pandangan yang rosak. Kita tak kata sesat lah. Pandangan yang rosak yang perlu diperbetulkan oleh masyarakat.